Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan tengok pula support dan juga resistance. Okey, sebelum ni kita dah pun orang kata apa, belajar tentang 4 fasa utama dalam pasaran saham lah, as a stock cycle. Dan support dan resistance ni dia satu orang kata apa, signifikan bagi fasa sideways, iaitu fasa accumulation ataupun fasa distribution. Okey, kalau kita tengok dalam chart tu, apabila orang kata apa, bila harga tu cuba berkali-kali untuk menembusi satu aras harga, itu menandakan aras harga itu adalah aras resistant. And then apabila dia retrace, kemudiannya dia kembali memantul, harga tu kembali bounce ke atas and then retrace and then bounce balik ke atas. Jadi satu aras yang mana dia kembali bounce ke atas itu kita namakan sebagai support. And then apabila harga itu pecah aras resistance itu, dia berjaya untuk naik lebih tinggi daripada aras resistance, ini kita namakan sebagai berlakunya breakout. Okey, breakout and then dia akan terus naik dan kebiasaannya dia akan mewujudkan satu aras yang barulah. Okey, apa yang menyebabkan berlaku resistance support ini? Simple, iaitu yang pertamanya, pergerakan saham ini kita faham disebabkan oleh emosi pelabur dan sifat manusia ni dia repetitif, dia berulang-ulang. Jadi semua orang pun belajar, the whole world pun faham mengenai support dan resistance. Jadi apabila sampai satu aras yang dilihat seolah-olah sukar untuk harga untuk menembusinya, kebiasaannya pelabur menjadi panik dan dia akan jual. Dan apabila mula jual dan mereka tahu harga mesti akan jatuh ke satu aras yang dipanggil support, dan perkara ini akan berulang-ulang. And another one is yang menentukan sebenarnya resistance dan support ni kebiasaannya untuk long term lah. Resistance dan support ni berkait rapat dengan fundamental ataupun nilai sesebuah syarikat. Resistance ini di mana kebiasaannya kita panggil sebagai hard limit nilai sesebuah syarikat, yang mana sekiranya lebih daripada nilai resistance itu, boleh dikatakan syarikat itu tidak sewajarnya ataupun overvalue lah, the company is being overpriced. Jadi begitu juga dengan support, yang mana sekiranya sesebuah harga saham itu jatuh di bawah daripada aras support itu, bermaksud sesuatu yang tidak wajar kerana syarikat itu dah menjadi undervalue. Jadi kebiasaannya usually lah smart money ataupun investor yang mempunyai capital yang besar akan cuba mengawal harga-harga ni untuk tidak jatuh daripada aras support dan tidak melebihi daripada aras resistance dari segi untuk kawalan nilai syarikat tu. So teknik macam mana nak trade kalau tengah ranging ni dengan menggunakan support resistance? Senang saja, kita beli ataupun entry point kita adalah apabila dia masuk ke dia menyentuh support region, kita panggil, so kawasan support. And then bila dia dah naik apa semua, apabila dia menghampiri resistance dan ada tanda-tanda retrace, situ kita jual. Always buy at support region. And then another one is buy during breakout. Apabila kita tengok bila dia touch lagi orang kata apa, resistance point ni, dan dia berjaya untuk menembusi dengan jayanya, itu kita panggil berlaku breakout. Dan itu another entry point lah. Dan kita just hold je sampai ada tanda-tanda dia retrace. So tu orang kata apa, and then apabila dia dah buat breakout and then dia retrace, and then dia di mana kita nak ada tanda aras baru untuk dijadikan support, iaitu tanda aras tu kita rujuk kepada aras resistance sebelumnya, dan ini kita namakan sebagai kawasan ni resistance become support, RBS. Ini kawasan ni, ni kita panggil resistance become support. So itu tanda aras kita nak bagi orang kata apa, tanda lah sekiranya harga jatuh
mungkin dia akan bounce balik apabila dia kena yang RBS ni, resistance kat support. So kita tengok contoh dekat TradingView. Okey, GTAC. Saya buat contoh ni, saya tengok contoh ni untuk kaedah swing trade yang mungkin dalam tempoh untuk holding seminggu atau 2 minggu lah. Jadi time frame saya daily, and then kita tengok betul-betul kawasan yang nampak ranging. Okey, so kat sini cara nak buat support adalah kita klik trend line ni, kita ambil horizontal line, and then kita tengok secara mata kasar dulu mana aras harga yang berkali-kali disentuh. Okey, nampak sini Okey, nampak. Okey, ini yang dia disentuh di sini. Ini di sini. Okey, sekurang-kurangnya 2 kali. Kalau lebih pada 2 kali memang cantik lah. Ini lagi ni. Ya Allah. Di sini sentuh lagi. Okey. And then ada lagi nampak. Okey, nampak dekat sini. Okey. So ni satu. And then kita nampak ada lagi kawasan di atas ni yang berkali-kali disentuh. Nampak ni lebih banyak point lah. So kawasan di antara dua garisan ini kita namakan sebagai support region. Ambil ni. Okay, support region. Then kita tengok resistance pula. Ambil horizontal line, kita nampak mana garis point yang paling banyak disentuh. Okey, berkali-kali disentuh. Okey, kita tukar color, ambil warna hijau. Alright. So nampak sini. Okey. Kita pusing ni boleh. Okey. Sekali nampak sentuh kat sini. Ini nampak sentuh sini. Nampak sentuh kat sini. Okey, berkali-kali lah. And then kita boleh sama juga untuk resistance pun kita boleh buatkan region. Nampak mana next yang paling banyak point disentuh. Nampak macam kat sini berkali-kali disentuh di kawasan ni dan juga di sini. So ini kita namakan sebagai resistance punya region. Okey. So nampak kat sini. Setiap kali aras yang boleh dikatakan selamat boleh dikatakan sedikit kurang berisiko untuk kita masuk dalam counter ni adalah apabila dia masuk. Kita tengok daripada sini dia start untuk betul-betul ranging ni dekat sini, from this point. Saya ambil vertical. Yang kita nampak jelas dia betul-betul start ranging daripada sini. So nampak kat sini So anytime dia touch support region ni ataupun dia menghampiri support region adalah kurang sedikit berisiko kalau kita nak masuk. Contoh macam kat sini kita entry price kat sini, kita nampak ada reversal signal, kita masuk, and then anytime dia dah menghampiri resistance punya region ni, kalau ada signal tak semestinya dia sampai ataupun dia menghampiri dan nampak untuk reversal macam kat sini, kita boleh jual. So sini pun ada satu resistance region lah saya rasa. Sini. Alright. Yang ni saya yang ni luaskan sikit dia punya resistance region. Okay, so anytime dia touch resistance punya region, kita sell. In fact, kita jadikan target target bila dia sampai je sell, sampai je sell. So dalam kes ni kita nampak dia berkali-kali cuba untuk pecah resistance, gagal, and then kali terakhir ni dia gagal pun untuk close ataupun menghampiri resistance, dan bila macam ni berlaku kebiasaannya dia akan retrace lebih jauh. Dan kali ni kita nampak memang dia retrace and then dia pecah support region. Once dah pecah support region, kalau kita ada holding, kalau kita ada beli,
kita just cut loss je 1 pip kalau boleh 1 pip ataupun bergantunglah kepada planning masing-masing. Kebiasaannya kalau jatuh bawah daripada support region ni kita sell. Sell, kita cut loss. Kalau rugi kita cut loss sebab kebiasaannya dia akan jatuh lebih jauh. Kita kena disiplin, kita kena follow kita punya plan. Anything lower daripada support maksudnya kita kena cut loss. And then kita nak enter market, yang selamatnya adalah kita masuk dekat support. Tengok, walaupun bila kita set, kita masuk dekat support, nampak walaupun dia pecah daripada support, kita cut loss dalam keadaan tidak terlalu rugi, tidak terlalu jauh berbanding kalau kita enter jauh daripada support. Let's say kita masuk kat sini and then dia dah retrace tak terus ke arah resistance, retrace and then retrace bawah pada support, kat sini baru kita nak cut loss. Nampak berapa persen dah berbanding kita enter dekat support region dan kita cut loss kalau dia break support. So tu sample untuk orang kata apa, tengok macam mana nak buat trading plan untuk support dan juga resistance. Boleh lah kot kalau kita nak tengok beberapa contoh yang lain. Apa lagi ada? Takaful, okey, takaful. Okey, kita tengok ni. Takaful, okey, nampak agak jelas dia ranging kat sini. So kita ambil horizontal. Sini support yang jelas. Okey, support yang jelas kat sini. Merah. Kita ambil kawasan ni and then kita tengok dia punya resistance pun sama. Kali-kali inilah kita ambil dia punya resistance. Tengok sekurang-kurangnya 1, 2, 3 point kena. 1, 2, 3, 4 point kena. So sama juga, see, kalau kita masuk dekat kawasan support, kita nampak dia punya height tu berapa persen kita boleh ambil keuntungan. Kita check kat sini. Ambil kat sini hampir 18% keuntungan dia punya ranging ni. So kita tengoklah. Cuma ni kita nampak dia punya trend tu semakin lama semakin lemah. Tapi tak apa, kalau kita nak masuk, maksudnya masuk dekat kawasan support, anytime dia break daripada support ni terus jual ataupun cut loss. Tidaklah terlalu berisiko berbanding masuk anywhere dalam region between support dengan resistance. Kita tengok ada tak contoh yang breakout. Contoh breakout ada tak? Okey, tebang ni. Okey, sini okey, nampak ni. Ni agak jelas dia ranging. Okey, kita ambil support. Kita ambil kat bawah ni. Okey, merah. Lepas ni 2-3 point kena kat sini. Kemudian dia bermain dekat tengah-tengah ni and then kita ambil satu resistance. Saya prefer resistance di sinilah. Okey, ini support dan juga resistance, nampak. Kalau kita masuk fasa sideway yang strong, kebiasaannya dia punya ranging tu, once dia keluar daripada support region tu and then dia bounce, dia retrace tu semakin menjauhi. Nampak ni, nampak sini, dia bounce, dia retrace balik ke support and then dia naik and then dia retrace balik makin jauh and then dia naik and then dia retrace balik makin jauh daripada support. It's a good sign. Itu menunjukkan dia semakin bergerak ke arah satu fasa yang baru. Akhirnya setelah berkali-kali daripada sini dia cuba untuk pecah resistance, akhirnya kat sini dia betul-betul dia breakout and dia continue. Dia breakout and dia continue, nampak ni. Saya ambil ada. Okey, ini berlaku breakout. Sini yang kita namakan berlaku breakout, yang mana bila dia
pecah resistance line, dia tidak retrace kembali ke bawah resistance. Maksudnya itu berlaku healthy breakout. So healthy breakout maksudnya kalau hari ni breakout kita tengok esoknya. Ini breakout kita tengok next candle. Next candle tu semakin tinggi, then it's safe to enter sebab tu menunjukkan strong indication berlaku perubahan trend. Tapi kalau apa-apa berlaku, mana kita nak set untuk cut loss dan sebagainya, kita refer kepada previous resistance. Sini resistance become support. So kalau kat sini kita nampak dia semakin tinggi, kita enter kat sini, let's say something happen, kalau dia jatuh bawah daripada previous resistance, kita just cut loss. Okay, so ni nampak di sini breakout dan dia terus untuk tempoh yang agak lama dia uptrend. Nampak ni punya uptrend tu. So dia tinggalkan ranging punya sideways punya area, dia breakout di sini dan terus uptrend. So itu boleh cuba sendiri untuk cari untuk buat support dan juga resistance area dengan counter-counter di dalam Bursa Malaysia. Macam mana nak cari counter-counter dekat Bursa Malaysia ni? Senang saja. Masuk saja KLSE Screener, klsescreener.com. nak cari tickers ataupun nama counter-counter yang ada dalam Bursa Malaysia. Okay, dah masuk sini, and then just click screen tanpa adjust apa-apa kat atas tu. So inilah dekat name ni, bolehlah check, bolehlah nak apa, Harta Lega, Astro, Rubberrack, Fintex, Micris, Zilan, Bubble, Dash Lady, Greatech apa semua. Just ambil saja any nama kat sini and then klik dekat sini. So Greatech Greatech contoh. Ambil. So dah masuk sini, macam mana yang saya dah explain itu, macam mana nak guna TradingView. Bolehlah cuba sendiri macam mana nak buat orang kata apa, support dan juga resistance dan sebagainya, sampailah mahir. Okay, power. Okay, power berhad. Tengok counter-counter, cari counter yang tengah ranging so boleh test. Macam ni kita nampak dia ada ranging for a while. Nampak di sini dia range berkali-kali, dia satu fasa berkali-kali dia test support kat sini and dia punya resistance di sini. So berkali-kali dia cuba untuk pecah resistance ni, kali kedua gagal and then terus pecah. So tu nampak macam mana nak buat support dan juga resistance. Okay, selamat mencuba.